لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Qala asy-syekhul muallif al-marhum as-sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yabi'ul jannata wa Utsmanu yashtariyuha. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ishtara Utsmanul jannata minan Nabiy sallallahu alaihi wasallam marrataini bai'al haqqi haitsu hafara bi'ra rumatin wa haitsu jahaza jaisyal usrati. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan dikurniakan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Sabtu yang pertama, anjuran Masjid Al-Ikhlas, section 13 Shah Alam, menggunakan kitab Mafahimu Yajibu an Tusahhah, kefahaman-kefahaman yang wajib diperbetulkan, hasil tangan almarhum As-Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Jadi kita di dalam rangka menerangkan salah faham yang ada di dalam fikiran sebahagian umat Islam, menyangkakan bahawa memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menetapkan bagi baginda itu keistimewaan disangkakan itu sebagai sikap yang melampau, disangkakan itu bahkan sebagai perbuatan yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dimasukkan dalam kitab ini supaya mereka yang telah salah faham itu dapat perbetulkan semula salah faham mereka. Jadi antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan yang nak ambil faedah daripada kitab terjemahan, boleh ambil dalam apa tu? Rak rak troli ni ada mungkin dalam 10 nuskah yang disediakan oleh pihak masjid. Itu terjemahan dalam bahasa Indonesia. Di muka surat 118 kalau yang ambil daripada terjemahan. Jadi diriwayatkan
bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjual syurga dan Sayyidina Uthman membelinya. Ini termasuk khususiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tak boleh. Kotlah kita janji kat orang, kalau undi saya dalam pilihan raya nanti masuk syurga kamu. Itu bukan hak kita untuk menjanjikan syurga. Itu adalah keistimewaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahawa Sayyidina Uthman telah membeli syurga daripada Nabi SAW sebanyak 2 kali, iaitu kali yang pertama ketika mana Sayyidina Uthman menggali perigi yang dikenali di sini sebagai Bi'ru Mu'unah. Di sini disebut Mu'unah, ataupun dalam nuskah bahasa Arab ni disebut Bi'ru Rumah. Jadi masyarakat perlu kepada bekalan air. Jadi pada zaman itu bekalan air diperolehi daripada perigi, daripada telaga. Jadi Sayyidina Uthman ni orang yang ada kemampuan keuangan, orang yang mempunyai harta wang yang banyak. Jadi beliau infak untuk kos menggali perigi ini, maka disitulah dijanjikan oleh Rasulullah SAW syurga Allah Subhanahu Wa Taala buat Sayyidina Uthman. Dan kali kedua ketika beliau infak, mengeluarkan belanja untuk menyediakan tentera yang dikenali sebagai Jaishul Usrah. Jadi perigi tadi ada sebut Rumiyah, ada sebut Bi'ru Ma'unah. Yang penting kan menjamin syurga ini khususiyah, ini keistimewaan khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu aqilin yadri annal jannata lillahi subhanahu wa ta'ala la yamlikuha ahadun wa la yatasarrafu fiha ahadun mahma kanat qimatuhu wa darajatuhu. Dan setiap orang yang berakal tahu bahawa syurga itu adalah milik Allah. Jumpa tuan-tuan muka surat 118. Sekarang ni pergi kepada muka surat 119 atas sekali. Setiap orang yang berakal pasti mengerti bahawa syurga itu milik Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Dan tidak ada seorang pun yang lain yang memiliki syurga, dan tidak ada seseorang pun yang lain yang bertasarruf, yang boleh memberi ataupun menjual syurga, walaupun setinggi mana pun nilai dan juga darajatnya. La malakun wala nabiyyun wala rasulun. Asalnya tidak ada sesiapa yang boleh bertasarruf, apa dia terjemah ni, menjamin atau menjual atau memberi, mengatur. Dia terjemah sini mengatur. Tidak ada hak tersebut bagi malaikat, bagi nabi atau bagi rasul. Itu asalnya begitu. Syurga itu milik Allah semata-mata. Walakinallaha yamunnu ala rusulihi wa yu'tihim minal manhillati tumayyizuhum an ghairihim. Akan tetapi Allah Ta'ala yang memiliki syurga, Allah boleh mengurniakan kepada para rasulnya dan memberikan daripada sesuatu keistimewaan yang membezakan para rasul berbanding dengan manusia lain. Jadi para rasul memang manusia, tapi mereka manusia yang istimewa. Jadi menyangkakan kalau kita itu menceritakan keistimewaan para rasul ini sebagai syirik, itu tidak betul. Wa dzalika likaramatihim indahu wa uluwu maqamihim ladaihi. Yang demikian itu adalah kerana kemuliaan mereka di sisi Allah dan tingginya darajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala.
fatunsabu ilaihim tilkal ataya wa tudafu ilaihim tilkal tasarrufati ala jihati takrimi wat ta'zimi wal ihtirami wat taqdimi. Maka oleh kerana kemuliaan dan ketinggian darajat para rasul, maka dinisbahkan kepada mereka kurniaan-kurniaan tersebut. Asalnya syurga Allah yang beri, bukan Nabi yang beri, bukan malaikat yang beri. Tetapi dinisbahkan, diberikan kepada mereka itu penisbahan kurniaan dan disandarkan kepada mereka apa yang berlaku tadi, memberi syurga, menjamin syurga, itu disandarkan kepada para rasul daripada sudut memuliakan, daripada sudut mengagungkan, daripada sudut penghormatan, dan daripada sudut memberi satu keistimewaan. Bukan dari segi hakikat asal, itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min hadzal muntalaqi jaa at-ta'biru fi khasaisin nabiy sallallahu alaihi wasallam min annahu yaqta'u ardal jannati aw yadmanul jannata aw yabi'ul jannata aw yubashshiru bil jannati ma'a annal jannata lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi terbit daripada sudut memuliakan dan menunjukkan kelebihan para rasul inilah, maka datangnya perkataan yang menceritakan khasais, benda-benda yang khusus untuk Nabi SAW sahaja, seperti bahawa baginda telah memotong sebahagian daripada tanah syurga. Maknanya dah ambil khusus untuk siapa tanah syurga ini, atau bahawa baginda menjamin syurga, atau bahawa baginda telah menjual syurga kepada sebahagian sahabat, atau baginda telah memberi perkhabaran gembira bahawa orang ni adalah ahli syurga. Padahal hakikatnya syurga adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada pertentangan antara dua perkara ini. La yashukki fi dzalika wa la yaqtabu illa jahilun laisa indahu adna ma'rifatin bi absati masailil ilmi. Jadi orang yang faham, dia tidak akan ragu-ragu tentang hakikat ini, bahawa syurga milik Allah, tapi Allah mengurniakan keistimewaan, kemuliaan kepada para rasul, khususnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dinisbahkan kepada baginda menjamin syurga, menjual syurga, memberi perkhabaran gembira tentang ahli syurga dan sebagainya. Jadi tidak ada yang meragui dan merasa was-was kecuali orang yang sangat jahil, yang tidak ada langsung makrifah tentang masalah-masalah ilmu yang mudah-mudah pun dia tak faham. Tapi kalau orang yang faham bahawa segalanya milik Allah dan Allah boleh mengurniakan atas jalan asbab kepada makhluk, maka dia tidak ada rasa hairan. Allahumma nawwir basairana waftah masami'a qulubina wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Amin. Lalu pengarang berdoa, ya Allah, cahayakanlah pandangan kami dan bukakanlah pendengaran hati kami. Kadang-kadang orang tu pekat, bukan telinga dia, hati dia. Cakap apa pun dia tak faham, dakwah macam mana pun dia tak terima, bawa hujah apa pun dia pejam mata, dia tolak saja. Dan doa beliau lagi, dan nampakkanlah kepada kami kebenaran itu benar, dan rezekikanlah kepada kami ikut kepada kebenaran. Sebab ada orang dia sombong, dia ada takabur. Kalaupun dia tahu itu kebenaran, tapi atas dasar ego, atas dasar menjaga populariti dan sebagainya, dia tidak ikut. Dia nampak tapi dia tidak ikut. Setengah orang langsung tak nampak, dia ingatkan yang batil itu benar, dia menyangkakan yang benar itu batil. Qala rahimahullah ta'ala, ma huwal maqsudu bilailatil maulidil mufaddalati. Apakah yang dimaksudkan bila orang menyebut tentang malam kelahiran Nabi SAW yang istimewa? Yang ini pun kadang-kadang orang petikaikan.
Dalam beberapa bulan yang lalu bila Facebook JAKIM menyiarkan poster yang menceritakan riwayat bagaimana api yang menjadi sembahan orang Majusi yang berada di Farsi terpadam api tersebut apabila lahirnya Nabi SAW. Jadi di urangan komen tu ada ramai yang datang menghentam JAKIM. Kata dia, apa ni JAKIM? Tak cek dulu, ini hadis tak sahih. Kenapa siarkan hadis yang tak sahih macam ini? Jadi orang ini dia tidak memahami bahawa para ulama menerima hadis yang dhaif di dalam bab fadail, dalam bab menceritakan kelebihan. Kerana hadis yang dhaif dia bukan palsu. Dia masih ada kemungkinan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi masalahnya mungkin perawinya agak pelupa, mungkin sanadnya terputus di mana. Tapi kemungkinan itu hadis daripada Nabi SAW ataupun itu riwayat yang sahih masih ada. Dalam kisah kelahiran Nabi SAW itu bukan hadis yang Nabi ucapkan. Itu kisah yang mungkin berlaku ketika kelahiran Nabi SAW, dan kalau berlaku itu menunjukkan kelebihan Nabi SAW bila bagi dia lahir, api yang menjadi sembahan syirik terpadam. Jadi ini terima riwayat yang dhaif. Kerana ia hanya bersangkut dengan kelebihan, bukan bercerita tentang hukum hakam, halal haram, tidak. Zakara ba'dul ulama'i fil khasaisin nabawiyyati anna lailatul maulidin nabawi afdalu min lailatul qadar. Ada sebahagian ulama menyebutkan ketika mana menceritakan keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar, daripada Lailatul Qadar. Wa aqada muqaranatan fi hadzal mawdu'i bainal lailataini walladhi nuhibbu an nazkuruhu huna huwa anna al-maqsuda bi hadhihi al-lailati hiya lailati allati waqa'a fiha al-miladun nabawi haqiqatan wa hiya qad madat munzu mi'at sinin wa hiya kanat qabla an tu'rafa aw tazhara lailatul qadri bila syak. Jadi ada ulama yang membuat perbandingan dalam bab ini antara malam kelahiran Nabi SAW dan juga malam Lailatul Qadar. Dan yang saya ingin untuk menyebut di sini bahawa maksud dengan malam ini adalah malam yang memang berlaku padanya kelahiran Nabi SAW secara hakikat. Dan ini telah berlalu semenjak daripada ratusan tahun ataupun lebih pada ribuan tahun. Dan ia berlaku sebelum daripada diketahui tentang Lailatul Qadar. Sebab yang bagi tahu tentang kelebihan Lailatul Qadar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu. Jadi yang berlaku dahulu adalah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa laisal maqsudu bitilkal lailatil maulidi al-mutakarrirati kullu am. Yang dimaksudkan tu malam memang malam yang Nabi SAW lahir, bukan ulang tahun hari kelahiran yang berlaku setiap tahun, bukan yang itu. Yang itu tentulah Lailatul Qadar lebih afdal. Tetapi yang ulama bincang ni yang memang hari malam yang memang Nabi SAW dilahirkan pada hari tersebut. Wallati hiya nazairu lailatul miladil haqiqi, yang mana dia adalah berbandingan dengan malam kelahiran yang sebenar. Wal haqqu anna al bahsa an hadhihi al mas'alati laisa bikabiri faidatin. Yang sebenarnya membincangkan tentang masalah ini, mana yang lebih afdal, malam kelahiran Nabi SAW ataupun malam Lailatul Qadar, kata pengarang, itu tidak banyak faedahnya. Wala yatarattabu ala inkarihi awil iqrari bihi dararun aw khatarun. Jadi yang nak terima ini lebih afdal, yang nak terima yang satu lagi lebih afdal, itu tidak mendatangkan satu mudarat ataupun bahaya, sebab ceritanya tentang afdaliyah saja. Kedua-duanya malam yang mulia, malam yang ada kelebihan. Jadi tak kisahlah mana yang lebih afdal, itu tidak begitu penting.
wala yu'aridu dhalika syai'an min usulil aqidah, dan tidak ada masalah afdaliyah ini sesuatu yang sampai melanggar perkara-perkara pokok dalam akidah, tidak ada. Wa qad bahasal ulama'u an masailin haqiratin wa allafu fiha rasaila khassatin wa allafu fiha rasaila khassatan wa hiya la tusawi syai'an amama hadhihi al-mas'alah. Bahkan para ulama dengan keilmuan mereka membincangkan pelbagai masalah, ada yang lebih remeh daripada itu, menulis risalah-risalah yang khusus. Padahal kalau nak bincangkan dengan kemuliaan Nabi SAW, tentulah lebih besar masalah kemuliaan Nabi SAW. Walhasil annana na'taqidu anna hadhihi al-mufadalata hiya baina lailatul maulidil haqiqi wa baina lailatul qadar. Dan kesimpulannya, kami berkeyakinan bahawa isu mana lebih afdal ini adalah antara malam maulid Nabi yang sebenar, bukan yang ulang tahun setiap tahun tu, bukan yang itu. Jadi antara malam kelahiran Nabi SAW yang sebenar dengan Lailatul Qadar, ulama bincang mana yang lebih afdal. Adapun Lailatul Qadar, fahiya mawjudatun wa mutakarriratun fi kulli amin, walidzalika fahiya afdalul layali liqaulihi ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Insyaallah bulan Ramadan nanti akan ada yang katanya, yang dikatakan sebagai malam Lailatul Qadar kerana dia berulang setiap tahun. Yang ulama bincang tadi, hari kelahiran Nabi SAW sekali saja. Wal bahsu an hadhihi al mas'alati wa amsaluha jara baina a'immatil ilmi wa takallama fiha kibarus salafi. Jadi perbahasan tentang masalah ini, mana yang lebih afdal ini telah dilakukan oleh imam-imam dalam bidang ilmu, dan juga ulama-ulama besar di kalangan salaf juga ada menyebutkan. Fahadha Syekhul Imam Ibn Taymiyah yatakallamu ala mas'alatil muqaranati baina lailatul qadar wa lailatul isra wa yabhasu anha bidiqqatin wa itqanin ma'a annahu lam yusbit annahu lam yasbut annahu bahasa anha aw takallama 'alaiha ahadun qablahu min a'immati salafi wa ahli al-qurunil ula fadlan 'anis sahabati fadlan 'anir rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kotlah ada orang marah, ni apa cakap malam kelahiran Nabi ni lebih mulia pada Lailatul Qadar, ni tak ada cerita dalam Quran hadis misalnya. Lalu beliau sebutkan, ni tokoh yang kamu kagum ini, Syekh Ibn Taymiyah, beliau bahkan berbincang membandingkan antara malam Lailatul Qadar dengan malam Isra, mana yang lebih afdal, malam Isra Mi'raj ke atau malam Lailatul Qadar. Dan beliau membuat satu perbahasan yang begitu teliti dan begitu terperinci, sedangkan memang tidak sabit bahawa para ulama membincangkan isu ini sebelum daripada beliau. Ulama-ulama salaf tak ada bincang isu mana lebih afdal, Lailatul Qadar ke malam Isra'. Tidak ada ulama sebelum beliau membincangkan. Apatah lagi para sahabat juga tidak membincangkan, dan Nabi SAW juga tidak pernah menyebut tentang mana yang lebih afdal antara dua malam ini. Fatwa Ibn Taymiyah fil Mawdu'. Pendirian Al-Imam Ibn Taymiyah dalam masalah ini. Qala al-Imam Syekh Ibn al-Qayyim su'ila Syekhul Islam rahimahullah an rajulin qala Lailatul Isra'i afdalu min Lailatul Qadar wa qala akharu bal Lailatul Qadri afdalu fa ayyuhuma musib. Berkata murid pada Ibn Taymiyah, iaitu Syekh Ibn Qayyim, telah ditanyakan kepada Imam Ibn Taymiyah tentang satu orang lelaki yang mendakwa bahawa malam Isra' lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar. Kita dah biasa sebut malam Lailatul Qadar ya. Sebenarnya Lailatul itu malam lah. Kita sebut malam Al-Qadar tu tak selesa. Sebenarnya tak boleh sebut malam Lailatul Qadar jadi dua kali. Lailatul itu sudah malam, malam Qadar. Tapi dah terbiasa macam itu ya. Dan seorang lagi bangkang. Tak, kata dia, Lailatul Qadar lebih afdal.
Mana yang betul? Yang kata malam Isra' lebih afdal atau Lailatul Qadar lebih afdal? Mana yang betul? Orang tanya pada Al-Imam Ibn Taimiyah. Fa ajaba, lalu beliau menjawab, Alhamdulillah amal qailu bi anna Lailatul Isra'i afdalu min Lailatul Qadri wa in arada bihi an takuna lailatu allati usriya fiha bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nazairaha min kulli amin afdalu li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Lailatul Qadri bihaitsu yakunu qiyamuha wa du'a fiha afdalu minhu fi Lailatul Qadar fa hadha batilun lam yakulhu ahadun minal muslimin. Kata beliau, segala puji bagi Allah. Ada pun orang yang berkata bahawa Lailatul Isra' itu lebih afdal daripada Lailatul Qadar kalau dia maksudkan bahawa malam yang diisra'kan Nabi SAW itu dan malam yang seumpamanya pada tahun-tahun yang lain. Mana yang bersamaan dengan malam Isra' pada tahun lain sudah tidak berlaku Isra' lagi. Tapi malam itu juga Isra' Mi'raj itu. Jadi kalau dimaksudkan macam itu, yang itu lebih afdal daripada Lailatul Qadar, sekira-kira kalau kita melakukan ibadah berdoa itu lebih afdal berbanding Lailatul Qadar, maka ini batil. Ini tak betul. Dan tidak ada di kalangan orang Islam yang berpandangan macam itu. Wa huwa ma'lumul fasadi bil ittiradi min dinil Islam. Dan ini sedia maklumlah satu pendapat yang tak betul, ya, yang rosak. Wa in arada lailata al-muayyanata allati usriya fiha bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hasala lahu fiha ma lam yahsul lahu fi ghairiha min ghairi yusyarri takhsis sahabi qiyamin wala ibadatin fa hadha sahih. Ini pandangan Ibn Taimiyah. Kata beliau, kalau yang mengatakan malam Isra' itu lebih afdal daripada Lailatul Qadar, maksud dia malam yang memang berlaku Isra', yang sekali saja tu, yang tidak berlaku pada malam-malam yang lain, dan tanpa dia mengkhususkan melakukan ibadah tertentu, melakukan qiyam tertentu pada malam tersebut, maka ini benar. Jadi pada Ibn Taimiyah, kalau memang malam Lailatul Isra' yang berlaku Isra' itu memang lebih afdal. Qala rahimahullah ta'ala la tutruni. Ini juga berlaku salah faham. Hadis betul, tapi kefahaman terhadap hadis yang salah. Ini yang kerap berlaku. Jadi kadang orang tak faham, dia kata macam mana ustaz boleh tolak hadis sahih? Kita tidak tolak hadis sahih. Kita tolak kefahaman yang tidak sahih terhadap hadis yang sahih. Jadi salah satu yang berlaku adalah hadis la tutruni. La tutruni kama utriya Isa bin Maryam, ataupun la tutruni kama atra'atin nasara Isa bin Maryam. Jadi Nabi SAW bersabda, jangan kamu mengangkat aku sebagaimana orang Nasara mengangkat Isa anak Maryam. Jadi ada orang memahami hadis ini melarang kita daripada memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh puji Nabi. Nanti sama macam orang Kristian. Mereka telah mengangkat Nabi Isa, Nabi larang. Jadi mereka menganggap kalau puji Nabi itu termasuk dalam perkara yang gulu, yang melampau, yang dikeji, yang bahkan membawa kepada syirik, dan bahawa setiap orang yang memuji Nabi SAW dan mengangkat darajat baginda berbanding dengan manusia lain dan memuji-muji baginda dan menyifatkan baginda dengan keistimewaan-keistimewaan, maka orang ini dianggap telah melakukan bid'ah dalam agama dan telah melanggar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza fahmun sayyi'un. Kefahaman macam ni adalah kefahaman yang buruk. Sebab dia gagal membezakan antara memuji dengan mengangkat seseorang pada kedudukan Tuhan. Itu dilarang. Itu yang dibuat oleh Nasara kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka bukan setakat memuji Nabi Isa, mereka mengangkat Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Tapi mereka hanya kata Nabi Isa anak Tuhan. Yalah, anak Tuhan kamu ingat apa? Anak kucing ya kucing, anak lembu kan lembu. Anak Tuhan, Tuhan lah. Jadi dia dah mengangkat makhluk sebagai Tuhan. Jadi dia dilarang, jangan angkat Nabi pada kedudukan Tuhan. Bukanlah jangan puji Nabi, bukan jangan muliakan Nabi. Tak betul kalau faham macam itu. Wa yadullu ala qasri nazari sahibihi. Dan ini menunjukkan pendek pandangan orang yang berpandangan macam tu, akal dia pendek. Orang mungkin tinggi tapi akalnya pendek.
Wa dzalika anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ay yutriya kama utriyat an-nasara kama atra'atin nasara ibnu Maryam idh qalu ibnullah. Kerana Nabi SAW melarang bahawa baginda itu diangkat sebagaimana orang Nasara mengangkat anak Maryam, iaitu Nabi Isa alaihissalam, iaitu mereka mendakwa ibnullah. Mereka mengatakan oleh kerana Nabi Isa alaihissalam istimewa, lahir tanpa bapa, bapanya Allah lah kalau macam itu. Ini batil, ini syirik. Wa makna dzalika anna man atrahu sallallahu alaihi wasallam wa wasafahu bima wasafa bihi an-nasara nabiyahum faqad sara mislahum. Makna sebenar daripada hadis ini adalah barang siapa yang mengangkat Nabi SAW dan menyifatkan baginda sebagaimana orang Nasara mensifatkan Nabi mereka, maka jadi seperti mereka, iaitu syirik. Jadi memuji Nabi bukan menuhankan Nabi. Amma man madahahu wa wasafahu bima la yukhrijuhu an haqiqatil bashariyah. Adapun barang siapa yang memuji baginda dan mensifatkan baginda dengan sifat yang tidak mengeluarkan baginda daripada sifat baginda sebagai manusia, muqtaqidan annahu abdullahi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, penuh keyakinan bahawa baginda masih lagi hamba Allah dan utusan Allah, bukannya Tuhan. Ta'idan an mu'taqadin nasara, jauh daripada pandangan seperti orang Nasara, fa innahu la syakka min akmalin nasi tauhida. Maka sesungguhnya tidak ada ragu-ragu orang ini tergolong daripada orang yang paling sempurna tauhid dia. Dia faham letak duduk sesuatu tu di mana. Kalau Nabi SAW mulia, tapi mulia sebagai makhluk, mulia sebagai hamba, mulia sebagai rasul, bukan sebagai Tuhan, tidak. Lalu ini syair dia. Da'mad da'athun nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayu'riba anhu natikun bifami fa mablagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Kalau orang pandai syair, dia bacalah dengan lagu syair. Saya tak pandai, saya hanya baca sajalah. Tinggalkanlah apa yang didakwa oleh orang Nasara pada Nabi mereka, iaitu Nabi itu Tuhan. Tinggal, jangan ikut yang itu. Kemudian kamu letaklah apa yang kamu kehendaki daripada puji-pujian pada Nabi, dengan secara bijaksana. Tuhan tak boleh. Yang lain kalau nak puji sebaik-baik makhluk, semulia-mulia makhluk, yang menjadi penyembuh, yang menjadi penolong, boleh. Kerana sesungguhnya kelebihan Rasul tidak ada baginya sebarang had, lalu ditakbirkan tentangnya orang yang bercakap dengan mulut dia. Kalau nak kira puji, masih kita itu belum memuji dengan sebenarnya. Maka kemuncak daripada ilmu pada Nabi bahawa baginda adalah manusia. Jangan lebih pada itu. Dan bahawa baginda itu sebaik-baik makhluk Allah semua sekali. Sebab itu ada satu syair yang memberi gambaran yang mudah tentang kedudukan Nabi SAW. Muhammadun basharun la kal bashari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammad SAW adalah bashar, manusia. La kal bashari, tapi tidak macam manusia lain. Macam mana pula manusia bukan macam manusia? Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Baginda itu ibarat batu yakut berbanding dengan batu-batu yang lain. Batu sama batu, tapi batu yakut, batu zamrud, batu kerikil kan tak sama nilai dia. Ia sama-sama batu, sama-sama manusia. Tapi adakah sama nilai seorang Nabi dengan nilai seorang manusia biasa? Tak sama. Kalau kita faham yang itu, tak ada masalah di dalam memuji dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah Allah Ta'ala memuji baginda, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah sendiri memuji, sesungguhnya kamu benar-benar berada atas bentuk tingkah laku yang agung. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana
wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama natarada binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbal alamin.